Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Baik, hari ini sehat tak ke? Ada yang tak sehat? Oke, ada yang tak sehat? Kalau tak sehat, kita makan apa? Makan apa kalau kita pergi klinik, tak sehat, makan apa? Makan ubat. Ubat rasa apa? Pasti. Kita nak belajar sekejap lagi tentang pasti. Okey? Sebelum itu, saya nak tanya, siapa yang bawa bekal ke sekolah? Okey? Cuba keluarkan bekal awak daripada saya awak. Saya nak tengok. Okey? Okey, awak bawa apa? Karifah. Okey, bagus. Karifah berkhasiat atau tidak? Berkhasiat. Okey, awak? Bawa apa? Biskut dengan traffic. Berkhasiat atau tidak? Berkhasiat. Awak? Pom Karifah berkhasiat. Jadi ibu awak bekalkan awak untuk datang ke sekolah makanan yang berkhasiat dah. Ada tak dia bawa bekal ataupun ibu bapa awak suruh awak bekalkan kepada awak makanan yang tidak berkhasiat? Okey. Baik, ibu bapa dengan siapa yang bawa air masak ke sekolah? Okey, bagus. Yang lain ni yang tak bawa air masak, lain kali selalu bawa air masak ke sekolah. Okey? Banyak minum air baik untuk kesihatan. Okey, jangan. Minum air itu pun bagus. Baik. Bersama-sama dengan saya ni ada beberapa jenis makanan yang ada makanan berkhasiat, ada makanan yang tidak berkhasiat. Baik, kita tengok makanan yang pertama dahulu. Baik. Apakah ini makanan ini? Nasi kandar. Okey, kita makan nasi kandar. Okey. Nasi kandar ni berkhasiat atau tidak? Berkhasiat. Ya. Jadi segala jenis nasi yang kita makan adalah berkhasiat. Tak tinggal nasi telur, nasi ayam, nasi minyak, itu semuanya berkhasiat. Okey. Kita tengok gambar seterusnya. Ni. Apa ni? Maggi. Siapa pernah makan Maggi? Okey, dah pernah. Baik, Maggi ni berkhasiat atau tidak? Dia kurang berkhasiat. Jadi, boleh makan. Tapi jangan selalu. Kenapa? Jarang. Bagus. Ya, okey. Selesai. Seterusnya. Apa ni? Gula apa? Jelly. Khasiat atau tidak? Rasa apa? Rasa manis. Rasa manis. Okey. Tadi saya tanya awak pasal obat. Obat rasanya air. Okey. Kenapa? Jadi gula-gula ini rasanya manis. Tidak berkhasiat. Jangan selalu makan. Okey, satu lagi. Baik. Minuman yang selalu dibekalkan oleh ibu bapa awak ke sekolah. Ini dia. Betul tak? Betul. Minuman yang sentiasa dibekalkan oleh ibu bapa awak ke sekolah. Apa yang dibekalkan? Air gas. Tidak berkhasiat untuk mungkin kita minum
pakai kodok, belok dan sebagainya. Di bawahnya? Di bawahnya? Burger. Burger ini sesuai tak? Oh, tidak sesuai. Okey. Saya akan satu lagi. Okey. Ini. Apa ni? Buah-buahan. Dan sayur-sayuran. Biasa makan? Kena biasa makan. Hari-hari kena makan. Sangat banyak kali. Okey, banyak kasihan. Baik. Kita ni satu contoh, anggur. Buah anggur tak? Okey, anggur rasanya. Anggur rasanya? Manis. Masam pun ada tak? Masam. Lagi? Masam tu. Apa masam tu? Okey, seterusnya. Baik, daripada cat yang saya tunjukkan kepada awak tadi, contohnya gula-gula. Jadi gula-gula itu kita buat ayat apa? Mana ayat kita? Gula-gula. Gula-gula itu sangat manis. Okey, obat pula. Ayat kita? Obat itu sangat pahit. Okey. Kita gariskan pahit. Baik. Manis dan pahit merupakan perkataan objektif. Baik, apa dia perkataan? Apa dia objektif ni? Objektif ini adalah dia menunjukkan sifat ataupun keadaan sesuatu benda ataupun orang. Okey? Sifat yang menunjukkan sifat dan keadaan sesuatu benda ataupun orang. Ataupun orang. Baik, contoh tadi. Benda apa benda ni? Yang manis ni. Benda yang manis apa? Benda yang manis. Gula-gula. Jadi manis ni menyatakan keadaan gula-gula. Baik, apa yang manis? Ubat. Okey, ubat. Ubat. U-B-A-T. Okey. So, pahit ialah obat. Pahit ini dia menyatakan keadaan obat. Ubat, okey? Dia menyatakan keadaan ubat. Baik, seterusnya. Adakah halayan yang saya bagi kepada awak tadi? Ada tak? Ni, halayan ni. Yang saya bagi. Okey, cuba buka. Okey, tengok gambar wajah perempuan. Perempuan tu cantik ke bodoh? Cantik. Jadi dia menggambarkan keadaan perempuan itu. Keadaan perempuan itu cantik. Tengok gambar wajah yang kedua. Budak itu gemar. Budak itu gemar. Dia nak menggambarkan kepada kamu bahawasanya budak itu gemar. Jadi gemar itu ialah perkataan objektif. Okey, bagus. Baik, pisau. Pisau itu tajam. Dia nak menyatakan, tajam itu nak menyatakan keadaan pisau. Jadi tajam ialah perkataan objektif. Bagus. Okey. Satu lagi. Pokok itu
bagi pokok di sini? Tinggi. Bagus. Baik. Teruskan. Kita tengok pernyataan di bawah. Okey, ini lagi. Yang dalam kurungan itu wangi dan musuh. Dua-duanya ialah perkataan objektif. Jadi tak apa dibagi dua kepada kita. Dia nak suruh tengok ayat kita itu bersesuaian tak dengan kita nak letak perkataan objektif yang betul. Betul tak? Jadi perkataan objektif yang betul di sini nombor satu apa dia? Cuba baca sama-sama. Okey, sekarang saya bagi kepada kita wangi dan musuh. Jadi kalau tanpa dia berbau wangi ke? Dia berbau wangi ke? Jadi sesuai saya kata tanpa itu sangat wangi. Sesuai tak? Jadi jawapan yang sesuai. Aiman membuang sampah yang berbau busuk. Okey, nombor 2. Cuba tengok. Cuaca di sana kamera sungguh dingin. Kenapa pergi ke dalam air? Macam mana cuaca dia? Okey, jadi jawapan kita? Ya? Jawapan kita? Okey. Nombor 3. Okey, apa perkataan objektif yang dibagi kepada kita? Sedap, satu lagi? Tapi yang tidak apa? Sedap. Sedap. Biasanya segar. Segar ni biasanya duduk sayur-sayuran. Okey. Jadi apabila lauk-lauk biasanya dia sedap perkataan objektif dia. Baik. Seterusnya nombor 4. Okey. Sukling membasuh tangan supaya tangannya baik. Perkataan objektif dibagi kepada kita? Jadi dia dah basuh tangan. Boleh tak kita punya ayat dia kotor? Apabila dia basuh tangan, jadi objektif, perkataan objektif bagi tangan dia ialah bersih. Ada? Okey, seterusnya nombor 5. Okey, kuat kali ayam itu sangat. Apa perkataan objektif dibagi kepada kita? Pahit dan sedap. Jadi sesuai tak kita letak pahit? Tidak sesuai. Ayat kita tidak sesuai. Okey, nombor seterusnya, nombor 6. Jina ialah tidak sia. Tidak sia ni maksudnya dia baik. Jina baik. Ya, jina. Kita boleh tendai dia. Ni kalau kita bawa pakai, kita tolak. Ini betul. Lembu dan Allah. Ni nak lembu dan Allah. Bersama lembu itu jina. Jadi lembu jinak itu ialah perkataan objektif bagi lembu. Lembu itu jinak. Jadi kita tengok, lembu itu jinak. Jadi perkataan nak menggambarkan kepada lembu itu jinak. Okey? Jadi sampai ini biasanya ganas ke jinak? Jadi perkataan objektif dibagi kepada kita dua.
Iaitu Janat dan Dina. Jadi jawapan kita ialah Dina. Okey, nombor 7. Okey. Jadi apa perkataan objektif yang dibagi kepada kita bagi buah sembilan? Payau, manis dan payau. Boleh tak kita buat sikit ayat? Buah tembikar yang diberi oleh ayah katanya payau. Boleh, tetapi tidak sesuai dengan ayat. Okey. Dan nombor yang terakhir. Okey. Jadi ruang tamu ni dia nak menggambarkan keadaan dalam bilik. Jadi nak menggambarkan keadaan dalam bilik, sempitkan luas. Perkataan objektif yang dibagi kepada kita ialah sempit dan luas. Pasal apa kita letak jawapan kita sempit? Pasal apa? Pasal apa? Okey, bagus. Sebab ada barang banyak dalam bilik itu, jadi kata objektif bagi bilik itu sempit. Okey, tengok muka surat seterusnya. Istilah dia. Istilah dia. Okey, balik. Tak payah balik saja. Okey. Dia bagi gambar raja kepada kita. Gambar raja apa ni? Gambar raja apa? Tengok pada sebelah awak. Layar awak tu. Rumah. Rumah ini macam mana dalam rumah ni? Okey. Jadi dia bagi kepada kita dua objektif. Perkataan objektif pada rumah, iaitu buruk dan cantik. Jadi rumah tepi sungai itu, okey. Nombor 1. Cuba baca. Rumah dan okey. Salah. Pasal apa tak tahu? Rumah tu besar. Bermakna rumah tu lama. Jadi jawapan kita okey. Okey, baca sekali lagi. Okey, tengok gambar yang kedua. Tengok gambar dulu. Sebelum awak buat jawapan, awak pilih jawapan yang sesuai bagi perkataan objektif itu, awak tengok gambar dulu. Okey, dah. Baik. Gambar apa yang awak tengok? Gambar apa yang awak tengok? Jiran? Okey, seorang lelaki. Jadi, okey, seorang lelaki yang sifatnya gemuk. Jadi ayat kita? Okey, sesuai yang kita letak kata objektif dia buruk. Kata apa tak sesuai? Kerana dia, kalau kita tengok gambar macam itu, dia gemuk. Okey, tengok buah apa di sebelah dia. Tengok buah dulu, saya nak baca tadi. Tengok buah tu, buah apa? Mangga. Buah mangga itu mangga muda ke mangga dah masak? Okey, mangga muda ini pernah makan tak mangga muda? Apa rasa dia? Makan. Pasal apa dia putih lagi. Jadi rasa dia makan. Jadi di situ perkataan objektif yang semua
kedua, iaitu makan dan okey, jadi perkataan yang kita nak jawab ni manis ke makan? Pasal apa awak jawab makan? Ya? Sebab dia kata mangga itu mangga muda. Apa bila mangga muda, mestilah jawapan kita makan. Kalau manis, jawapan kita tak? Okey, jadi jawapan yang awak buat? Ada? Belum ada? Okey, berasa manis. Okey, kata-kata yang seterusnya. Okey, kalau tengok pada gambar aku dia lari bertumbuh tak? Bertumbuh lari-lari tak? Jadi, perkataan adjektif yang patut kita letak ialah lancar. Satu lagi perkataan lambat. Sesuai kalau kita letak lambat. Ya, dia perkataan objektif bagus. Tetapi kita tengok gambar, kita nak dapatkan jawapan yang betul. Gambar tu, dia tengah lari laju. Jadi kita kena letak jawapan kita lancar. Jelas? Okey, jelas? Sangat comel. Sangat cantik, sangat comel. Okey? Jadi dia di situ dia bagi perkataan objektif pada kita tentang bagi itu dua, iaitu apa? Bodoh dan comel. Jadi jawapan sudah? Jawapan sudah? Okey. Nah, untuk latihan kita buat sama-sama. Sekejap lagi saya akan setiap orang baca jawapan dia. Okey. Dia suruh kamu letakkan ayat kata dengan kata objektif yang lengkap. Okey. Boleh buat sekarang. Okey. Cuba kita tengok nombor satu. Cuba kita tengok nombor satu. Cuba baca sama-sama kita. Okey, kita jawab sama-sama. Jawapan awak apa? Pedas. Okey. Pasal apa awak jawab pedas? Ya? Sebab perkataan itu menunjukkan sifat. Jadi jawapan kita pedas. Baik. Nombor dua. Makanan yang manis. Okey, makanan yang manis tidak baik untuk kesihatan jika diambil berlebihan. Baik, di sini saya nak terang kepada awak, nak terang kepada kamu. Bukan boleh makan benda-benda manis. Boleh makan. Tapi kena kurangkan. Jangan berlebihan. Tahu? Tahu ni? Okey. Tengok terusnya nombor 3. Baik. Tadi dah kita cerita tentang buah mangga. Tadi kita cerita tentang buah mangga. Yang muda ni rasa dia makan. Lepas tu kasih makan mangga muda. Apa lagi pada nanti? Sakit perut. Jadi kita jangan makan buah mangga muda. Takut kita pun akan sakit perut. Okey. Nombor 4.
tadi. Ubah ini rasanya pahit. Boleh sedar tak ke? Tak boleh sedar. Darinya tak boleh sedar. Okey, nombor 5. Okey, apa sifat pisau itu? Ada apa ni sifat dalam sini? Okey, kita kena simpan benda-benda yang berbahaya, benda-benda yang tajam ke dalam tempat ataupun di tempat yang selamat supaya tidak dicapai oleh henti-henti kita dan sebagainya bermain. Okey? Baik, nombor 6. Okey, ayat 2. Yang kedua. Ayat 2 dah. Ayat nombor 7. Okey, masakan kuah saria. Siapa yang puji? Masa apa yang kamu puji? Tidak. Kerana sifat makanan yang dimasak itu sangat sedap. Okey. Nombor 8. Okey. Paul ni ya? Ada tak Paul bagi Paul yang selak? Jadi biasanya Paul ni orang ke Paul yang ada tembus. Okey. Nombor 9. Okey. Tong sampah itu berbau busuk. Ada tong sampah berbau wangi? Ada. Okey. Dan yang terakhir. Okey. Jadi bermakna di sini. Banyak adik awak menjikir kerana sungai itu sejuk. Okey, jadi faham tak? Jadi saya terang tadi, saya ulang balik. Perkataan objektif ialah dia nak menggambarkan apa? Menggambarkan sifat atau keadaan sesuatu benda ataupun orang. Okey, contoh yang saya bagi tadi. Bila sifat dia berubah, sifat dia. Okey. Amin. Sifat dia domel. Betul domel? Okey, contoh. Okey. Jadi sifat ataupun keadaan amin, sifat dia domel. Okey, tadi ada satu lagi, mangga. Mangga muda. Jadi mangga muda, apa tahu sifat mangga muda? Jadi jelas pada kita bahawa sebenarnya perkataan objektif ini ialah perkataan yang hendak menggambarkan sesuatu keadaan ataupun sifat. Okey? Ataupun sifat sesuatu benda. Dia nak menyatakan keadaan sifat dan keadaan seseorang ataupun sesuatu benda. Kalau orang tinggi, rendah, gemuk, kurus. Kalau sifat, pakai bagi macam. Okey? Baik, jadi itu saja untuk hari ini.
bagi pada awak, awak balik rumah, awak cek balik jawapan awak betul atau salah. Okey? Awak cek balik jawapan awak sama ada betul atau salah. Lepas tu awak tampalkan ke dalam buku latihan awak. Okey? Awak tampalkan ke dalam buku latihan. Okey, buku latihan kamu. Baik, sekian sahaja. Kita akan berjumpa di kelas ataupun masa yang lain besok. Okey, kita saja untuk hari ini. Okey. Ada apa-apa nak tanya tak? Ya. Ya, I rasa kita cuti. Ya? Lagi? Saya tak nak awak tanya pasal tu. Saya nak tanya ni, perkataan objektif awak ni. Apa nak tanya? Ada tak nak tanya awak faham bukan perkataan objektif? Okey? Saya rasa awak dah faham kerana perkataan objektif ni senang saja kita pun dah biasa guna. Okey? Boleh? Baik, saya rasa itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.